Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12. Para Brigaria 897 FM, selamat tengah malam, selamat hari Khamis malam Jumaat. Saya Kisi sekarang ini sedang memandu. Ya benar, saya sedang memandu menuju ke salah sebuah kawasan di Singapura yang dikatakan tempat ini angker. Benar atau tidak, tidak pasti. Tapi saya hampir-hampir sampai dan saya akan bacakan kisah pengalaman. Sebelum itu saya mohon maaf kalau malam ini suara saya mungkin tersekat-sekat akibat network yang kurang baik. Saya berada di luar sekarang ini, dapat lihat hujan. Ada kawasan di Singapura hujan, ada juga kawasan yang baru habis hujan. Jadi kisah yang ingin saya bacakan, sekali lagi mohon maaf, saya memandu tidak begitu laju sebab hampir-hampir sampai ke destinasi yang ingin saya tujui. Kisah yang pertama ingin saya ketengahkan ini adalah kisah yang telah pun saya pilih yang ringkas sahaja. Dan kisah ini saya akan bacakan daripada kiriman email seorang pendengar. Saya sudah menderas kisahnya. Oleh kerana saya memandu, saya tidak boleh membaca. Jadi apa yang saya ingat, saya akan sampaikan. Kalau mungkin terlari dan sedikit kisahnya bukan dari ceritanya, mungkin cara penyampaiannya tidak begitu baik kerana saya cuba menghafal apa yang dikatakan dalam kiriman email daripada Rohaida berkongsi peristiwa. Assalamualaikum Kisi, apa khabar? Nama saya Rohaida. Pengalaman yang saya nak ketengahkan kata Rohaida daripada kiriman email beliau ketika beliau memandu seorang diri pulang ke rumah. Sebenarnya sebelum itu, sejak awal pukul 6 petang, saya telah pun menghantar ibu saya pergi berubat. Pendengar Ria 897. Dari jam 6 petang sampai 11 lebih malam, baru ibu saya ni, katanya, baru ibu saya dapat pulang. Ibu saya tinggal di salah sebuah kawasan di barat Singapura. Saya pula tinggal di salah sebuah kawasan di timur Singapura. Ini kata ibu saya tinggal di kawasan Bukit Batuk, kata Rohaida, dan beliau tinggal di kawasan Tampines. Ketika saya memandu mengantar ibu saya seringkali kelihatan kepalanya, pening kepala, kata Rohaida dalam kiriman email yang diceritakan pada saya. Ibu hanya baring dalam kenderaan. Saya pula memandu dan tak sabar nak pulang kerana kepenatan. Setibanya di rumah ibu, saya pun letakkan kenderaan di tempat loading unloading bay seketika. Kemudian saya mengantar ibu saya pulang ke rumah. Ibu tanya beberapa kali, kau tak nak tidur ke rumah mak? Tapi Kisi, saya katakan taklah, saya dah terlalu penat. Saya balik dan saya perlu mandi. Saya perlu mandi dan salin pakaian semua. Dipendekkan cerita, dari kawasan Bukit Batuk nak pulang ke rumah saya di Tampines memakan masa agak lama Kisi. Oleh kerana saya penat, saya dah terlampau mengantuk, saya pandu di lorong paling kiri dan pandu perlahan sangat. Pendengar Ria 897, sedang saya memandu di Kisi. Sedang saya memandu. Saya beberapa kali terlelap tau Kisi, rasa mengantuk teramat sangat. Jadi apa yang berlaku, saya pandu lagi perlahan. Dan bila terlelap lagi, saya cuba kejutkan diri saya. Pendengar Ria 897. Apabila saya bangun,
Saya tersadar, terlelap dan tertidur dan tersadar. Jadi, saya sebenarnya dah sampai di tempat yang disebutkan ini. Saya mohon maaf kalau terganggu sebentar ya. Berbang dulu rumah saya. Dan saya akan cuba cari tempat yang sesuai untuk saya berhenti dan saya akan cerita di sini. Okey, kita kembali. Saya akan buka tablet saya untuk membacakan kisah Rohaida. Area 897 diteruskan. Dalam keadaan memandu dan separuh mengantuk, separuh sedar, Rohaida menceritakan pengalaman beliau. Tiba-tiba saya terperasan kisi tempat duduk belakang saya. Daripada cermin yang saya dapat lihat, saya pandang ke belakang terperanjat. Di belakang, kenapalah cakap pasal kereta ni ya. Di belakang, bila saya tengok kisi, saya terus tersadar dan terbangun. Mungkin ada kebaikannya, mungkin ada keburukannya. Kebaikan penampakan tersebut telah pun membuat saya hilang mengantuk. Saya terpandang di tempat duduk belakang, ada 3 adik-beradik rambut panjang duduk di tempat duduk belakang. 3 adik-beradik kisi. Saya pandang, astagfirullahalazim. Saya istighfar, saya mendongakkan cermin. Mendongakkan cermin ke atas. Dan terus memandu pulang ke rumah. Setelah penampakan tersebut, hilang mengantuk saya. Saya pandu dengan keadaan bulu roma meremang. Saya pandu dengan keadaan fikiran berkecamuk dalam ketakutan. Bayangkan pendengar Ria 897. Sampai di parking kolong blok rumah saya. Saya berbelah bagi. Nak naik atas parking atau nak turun parking dekat loading bay. Sebab kalau saya parking, saya letakkan kenderaan saya di tempat letak kereta bertingkat. Saya pasti tingkat 1, tingkat 2 penuh. Saya kena naik tingkat 4 atau 5 baru akan dapat kapak kosong. Saya cuba fikir dan akhirnya saya buat keputusan kisi. Saya tak naik atas. Tak apalah, kena saman lah. Saya pergi ke unloading bay, tempat turun muat naik turun muatan. Di sana saya letakkan kenderaan saya dan saya tinggalkan kereta saya. Pendengar Ria 897. Mungkin kehadiran makhluk tersebut telah pun membantu saya supaya tidak tertidur. Tapi mungkin tujuannya menakutkan saya. Tapi apa pun yang berlaku, makhluk itu mungkin juga adalah makhluk yang mengikuri saya setelah menghantar ibu pergi berubat sejak pukul 6 petang tadi. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Terima kasih bagi anda yang sudi bersama dengan saya di Ria 897 FM. Saya Casey. Kini berada di luar Mediacorp. Jauh dari Mediacorp. Malah beberapa kilometer jauh dari Mediacorp. Berada di sebuah kawasan tidak akan saya beritahu anda. Nanti bila saya balik, saya akan beritahu anda tentang kawasan yang disebutkan ini. Saya akan petik gambar dan upload di Facebook saya, juga Facebook Ria. Saya masih belum berani nak keluar daripada kenderaan. Saya pun sedang hujan sekarang ini. Jadi untuk keselamatan saya akan berada dalam kenderaan dan ceritakan tentang tempat ini. Kisah yang diketengahkan ini, yang ingin saya bacakan, datang daripada seorang pendengar bernama Romi. Apa khabar Kisi? Nama saya Romi. Saya ingin berkongsi pengalaman kisah yang menakutkan berlaku kepada diri saya. Pengalaman ini berlaku apabila saya dan kekasih saya sedang dating di salah sebuah kawasan di Singapura. Tempat ini adalah taman. Taman ini sunyi tapi tidak gelap. Ada lampu-lampu di kawasan taman ini yang menerangi tetapi tidak begitu terang sangat. Romi menceritakan pengalaman selanjutnya. Sedang kami berdua berjalan dalam taman yang disebutkan oleh Romi. Kami berdua berjalan berdua-duaan. Pertama kali saya datang ke sini. Itu pun kerana setelah kami makan malam di salah sebuah pusat makanan segera di Singapura. Tapi pusat makanan segera inilah terletaknya taman yang saya sebutkan.
Sebenarnya tak ada niat pun. Tapi bila nampak tempat ni, kekasih saya mengajak, jom kita jalan-jalan sana. Kami pun berjalan. Rakan mendengar Ria 897. Berjalan menuju ke arah taman tersebut berdua-duaan. Di sekelilingnya tidak ada orang lain kecuali kami. Yang lain semua berada dalam pusat makanan segera tersebut. Kami pun memilih untuk duduk di sebuah bangku yang agak jauh daripada pusat makanan itu. Sedang duduk ni, kami pun bercakaplah, berbual. Betul Kisi, tidak ada perbuatan lain yang kami buat. Cuma bercakap-cakap, berbual-bual, berborak-borak. Cakap pasal itu, cakap pasal ini. Tiba-tiba, kekasih saya berhenti dari bercakap. Dia sedang bercakap, sedang berbual dengan saya. Seronok Kisi. Kita ketawa, tiba-tiba dia berhenti. Cara dia berhenti mendadak. Kenapa dengan dia ni? You okay tak? You okay tak? Excuse me, hello. You? Kemudian nafasnya tercungap-cungap mendengar Ria 897. Saya pun takut Kisi. Setelah melihat keadaan dia, seperti ada sesuatu yang tak kena. Saya tengok kiri, tengok kanan. Kemudian, apa jadi ni? Dia terus rapatkan mulutnya ke telinga saya dan dia berbisik. I dengar suara panggil nama I. You dengar tak? Dengar tak? I dengar dia panggil nama I. Kisi meremang bulu rumah saya. Saya tak dengar, tetapi kekasih saya dengar. Mungkin agaknya suara tu adalah sesuatu yang bermain di fikirannya. Saya pun kata, dah jangan percaya, jangan dengar. Mungkin agaknya awak ni terikut-ikut je. Kita jalan Kami berdiri Kisi. Bila kami berjalan daripada pusat makanan segera ke tempat bangku ni Kisi, kami ingatkan dekat. Bayangkan pendengar Ria 897, daripada kiriman email yang dikirimkan pada saya, dijelaskan di sini, beliau fikirkan tempat ini dekat. Kami berjalan berduaan, jalan daripada pusat makanan ni ke bangku ni, tengok macam dekat. Tapi bila dah berada di dalam keadaan ketakutan, kami jalan Kisi. Ya Allah Kisi, rupa-rupanya kami dah masuk dalam sangat. Pendengar Ria 897, Romi menceritakan saya jalan terus ke depan. Kekasih saya ikut dari belakang. Ketakutan. Saya memang tak nampak, tak dengar. Tapi reaksi kekasih saya yang membuat saya takut. You cepat jalan you. Dia tengok kita you dekat pokok tu you. Cepat you. You, I minta you bertenang. Dan I minta you jangan tegur-tegur. Apa-apa pun you tengok depan lah. Tolonglah. Kisi, kami dah masuk dalam sangat Kisi. Rakan pendengar Ria 897 kan. Cuba anda bayangkan pengalaman yang diceritakan oleh Romi yang tak dapat dilupakan. Akhirnya setelah mereka jalan lebih kurang, katanya Romi, lebih kurang 10 minit baru mereka dapat keluar daripada kawasan taman berdekatan dengan salah sebuah pusat makanan segera di Singapura. Saudara, benar atau tidak, inilah kisah yang Romi kirimkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Para pendengar Ria 897, saya Casey bersama anda di luar konti dan saya masih belum berani nak keluar dari kenderaan. Sebenarnya nak masuk ke dalam kawasan taman yang disebutkan ini. Tapi walaupun berada di luar sini pun saya dah dapat rasakan kerana keseorangan dan bercerita pula kisah-kisah misteri. Saya akan teruskan dengan menjemput anda untuk hubungi saya. Terima kasih. Saya juga ingin ucapkan kepada rakan seperjuangan Zar Ismail kerana sudi stay back hari ini.
untuk mengendalikan konsol. Maklumlah, Uncle Tan yang selalu tolong saya tu dah tak ada lagi di Mediacorp. Jadi haraplah belas ihsan daripada rakan-rakan seperti Zah ni untuk jaga siaran. Terima kasih Zah. Sama-sama VC. Jadi Zah, kita jawab panggilan boleh? Ya. 669-11897, silakan. Hello, siapa tu? Masih lagi menunggu panggilan. 669-11897, silakan. Hello dia. Hello. Hai, siapa tu? Fakir. Ni panggilan dari mana ni? Dari Ubi. Ada pengalaman yang ingin diketengahkan tentang apa? Silakan. Ini kat mana? Kat Kemah. Silakan pengalaman anda. Sekejap. Baik, kita terus dengan pemanggil kita selanjutnya. Kalau ingin telefon, tolong matikan suara radio. Kalau saya dengar suara radio di belakang, saya akan potong panggilan anda. Hello, siapa tu? Saya Makcik Suji. Makcik Suji. Silakan Makcik, silakan. Ya. Silakan. Saya akan ceritakan sesuatu yang terjadi pada diri saya. Waktu saya menjadi guru dah lama dah. Sekarang saya dah besar. Tapi saya masih ingat cerita yang menyeramkan itu. Saya tahu waktu itu saya memang suka baca buku cerita ghost story, cerita-cerita yang menyeramkan. Saya baca berjilid-jilid. Kalau tak salah saya dah baca 10 jilid. Walaupun saya tak pandai bahasa Inggeris, saya baca juga supaya sikit-sikit saya tahulah. Dan tahu waktu itu saya mengajar waktu petang. Bila hampir pukul 6 lebih, saya dapat free time, satu masa sebelum pulang. Jadi saya ambil kesempatan itu untuk membaca buku cerita yang saya suka itu. Saya mengambil tempat untuk yang saya membaca di bilik darjah paling atas dan paling ujung. Bilik itu tersembunyi pula. Maksud saya jarang orang lalu di bilik itu. Saya tahu waktu saya sedang asyik membaca atau dalam bahasa Inggeris concentrate dalam bacaan tu, saya tahu saya terperanjat sebab saya terdengar suara orang berdehem betul-betul depan saya. Garau pula tu. Saya terperanjat lah. Saya pun bangun bergegas meninggalkan bilik itu. Sebelum tu saya make sure atau saya pastikan adakah orang lalu lalang di koridor bilik tu. Tak ada pun tak orang yang lalu di situ. Saya pun bangun dan bergegas keluar dari bilik tu, tutup lampu, tutup kipas dan pergi ke bilik lihat guru. Itulah pengalaman yang betul-betul berlaku depan saya. Sejak hari itu barulah saya percaya ada makhluk halus di sini kita. Sebelum tu saya tak percaya apa-apa pun. Sekian sahaja, selamat malam Zara. Terima kasih ya. Terima kasih Encik Suria. Dengar Ria 897. Saya akan terus berkongsi pengalaman-pengalaman di Ria 897 FM. Dan biar saya buka telefon lidah saya. Baik. Mungkin saya akan dapatkan seorang lagi pendengar di ujung talian. Saya akan baca satu lagi kisah, tapi bukan tempat inilah. Kisah tentang berkaitan dengan berlaku di salah sebuah
kawasan Semak Samun di Singapura. Dan waktu itu sekumpulan pelajar sebenarnya waktu itu sedang bermain bola. Dan apa yang berlaku ketika mereka sedang bermain bola yang salah seorang dari mereka tendang ni, kemudian terpelanting lah jauh lah bola tu tinggalkan keluar daripada kawasan tempat mereka bermain dan memasuki kawasan Semak Samun. Dan akan saya beritahu anda kisah lebih terperinci yang dialami oleh pendengar kita. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita jawab panggilan dahulu dan sekejap lagi saya akan cuba keluar dan saya akan petik gambar dan mungkin saya akan berada di satu sudut ni untuk membacakan kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Dipersilakan pemanggil kita selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa tu? Nama saya Adam. Adam, Baik, Adam boleh terus berkongsi pengalaman tentang apa ni, Adam? Saya tu time saya part dalam camp Dan lepas tu saya tidur part dalam bang saya nampak pocong. Lepas tu mula-mula saya ingat ada tisu kat bawah katil. Dan lepas tu saya nak ambil, sekali benda tu timbul lah. Macam saya terkejut. Sekali lepas tu bila tu saya pakai baju, saya terus keluar, saya tak masuk bilik. Saya tunggu budak-budak bilik saya patah balik. Dan lepas tu saya tidur kat dalam saya punya office. So saya cakap asal tidur dalam office. Tu saya cakap apa ni, saya nampak benda kat dalam bilik Terus cakap tamu mepek Sekali satu hari tu budak yang Ami ni, budak Ami sampai nak pergi toilet tu takut-takut. Terus dah takut. Lepas tu diorang baru percaya. Lepas tu bila budak bang saya pun cakap tak mutak lampu, nanti ada benda kat atas damari. Terus saya tidur all the way buka lampu Jadi anda hidupkan lampu ni nak menemani anda yang sedang takut di ketika itulah. Tapi malam-malam tu bila anda, saya kadang-kadang mandi bilik air pun kadang-kadang ada makhluk halus lah. Macam saya masuk kan seorang bilik air, nanti pintu terbuka sendiri. Kadang-kadang pipe pun macam menyala gitu macam lah sendiri. Bila saya cakap siapa ada pak bilik air, habis macam tak ada orang lah pak bilik air. Cepat-cepat saya mandi terus saya keluar. Jadi anda fobia tak mandi tengah-tengah malam? Fobia juga Kadang-kadang pun saya cuci baju pun macam ada nampak apa era kantin tempat makanan. Macam orang berdiri Terus saya cepat-cepat masuk bilik, saya tanya member saya, ini tempat sini keras ke tak? Terus dia kata sini keras pulau tekung. Selalunya awak seorang yang kena ganggu lah, paling dahsyat lah. Awak seorang lah yang selalu kena ganggu? Saya seorang selalu kena ganggu. Baik, terima kasih selamat tengah malam. Sama-sama. Baik, dengar Ria 897. Terima kasih kepada pendengar kita tadi. Saya akan bentar saya akan keluar dari kenderaan dan saya berada di luar. Cuaca agak tidak baik sekarang ini, jadi saya akan ke tempat yang disebutkan dan menuju ke arah kawasan yang disebutkan. Zah, masih boleh dengar saya, Zah? Boleh Kisi, boleh. Okey, saya takut nanti mungkin suara saya hilang-hilang. Jadi sekejap saya akan melangkahkan kaki menuju ke kawasan Semak Samun yang diceritakan oleh pendengar kita. Saya akan petik gambar saya seketika. Memang seorang diri, memang menyeramkan keadaan di sini. Sebentar Baik, kisah yang ingin disampaikan di belakang saya ni ada sebuah, saya rasa kejap. Hello Kisi. Hello. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankan
Hello, Casey. Hello, Zah. Ya. Apa jadi? Baik. Tadi telefon saya terlepas dari tangan. Sebab di luar ni hujan, jadi licin. Saya jalan pun dekat daun-daun, dekat rumput-rumput ni kan. Jadi tadi saya rasa terpijak terpijak akar pokok yang besar ni. Jadi saya nak elakkan daripada tergelincir ni, tangan cuba nak balance lah. Tangan saya angkat, telefon melayang. Okey, hati-hati. Okey, Zah, saya akan kongsi. Saya dah upload 2 gambar di Facebook saya yang saya berada di luar. Dan sebenarnya kisah yang pendek ni yang ingin disampaikan tentang budak namanya Makno bermain bola, dan apabila tadi saya katakan bolanya tu melantun lah, keluar daripada kawasan mereka bermain. Okey. Bolanya melantun keluar daripada kawasan mereka bermain ni. Dan apa yang berlaku, Makno ni kata beliau, saya pun pergilah mengambil bola tersebut. Jadi apa yang berlaku, menghampiri bola tu dapat lihat dari jauh tau. Bola saya betul-betul dekat bawah pokok. Dan pokok ni bukan pokok biasa, Kisi. Dia seperti pokok buluh. Serumpun pokok buluh. Serumpun lah. Jadi pokok buluh ni kan banyak yang halus-halus, yang tipis tu kan. Jadi dia serumpun tu. Dan kawasan tu ada pokok buluh. Saya tengok pun terperanjat dan terkejut lah, katanya Makno. Tapi saya pun tidak indahkan lah. Saya menghampiri pokok buluh tersebut. Dan sebenarnya waktu tu dah sekitar pukul 6.45 petang. Ini adalah permainan yang terakhir lah. Selepas ni kami pun nak balik, nak wash up semua. Jadi menghampiri pokok tu, saya berdiri dengan bola, Casey. Saya tengok pokok tu lama, Casey. Dan kisah saya ni bukan pengalaman yang menyeramkan saya nampak tu, bukan. Tapi bayangkan, Casey, saya berdiri dan pandang pokok tu dah lebih kurang nak dekat 1 jam lebih. Saya berdiri. Yang kelakar, kawan-kawan saya semua cari saya, mereka tak nampak saya. Akhirnya apabila saya dengar suara azan, orang mengazan, alunan suara azan sayup dapat didengar, barulah dapat kedengaran, kawan-kawan aku cari aku. Saya mula nak toleh, nak gerakkan badan tapi dikawal. Semakin kuat azan tu, semakin boleh dengar, barulah semakin boleh bergerak. Makin saya sedar, saya baru boleh pusing. Saya langkah 1 kaki ke depan, kawan saya betul-betul depan saya, tapi dia membelakangi saya. Saya, Man, dia pusing. Astagfirullahaladzim, kau datang dari mana ni? Aku dah tadi diri kat sini lah. Dan semua tak percaya. Semua tidak percaya dengan saya, yang saya dari tadi berada di tempat itu. Semua tengok pokok tu pun terperanjat. Memang keadaan pohon tersebut memang menyeramkan. Dan Zah Ismail, saya berdiri di hadapan pokok yang serupa, bukan pokok yang sama. Sebab saya bukan berada di tempat yang sama, tapi kebetulan dekat kawasan ini ada pokok yang serupa. Saya akan petik gambar pokok ni dan anda boleh tengok di Facebook DJ Casey, juga Facebook DJ Ria, Facebook Ria 897. Jadi saya akan berehat seketika dan saya akan kembali sebentar nanti. Saya memang sekarang ini dalam keadaan yang memang Zah, di luar ni memang seram. Dalam hujan, saya akan selepas petik gambar pokok ni, saya akan masuk balik dalam kerjaan. Saya tak tahan Azhar, betul. Dari tadi saya nak cakap tak boleh cakap. Sebab kata orang ni jangan menegur kan. Nantilah tengok kalau di konti ni saya boleh. Tapi apapun yang saya dengar ni, mungkin kerana saya seorang diri dan sedang dalam keadaan ketakutan ni, macam-macam telinga kita boleh dengar. Macam dengar bunyi mungkin ranting kayu jatuh, kita dah fikir macam-macam. Jadi harap-harap semua ini hanya setakat main dan minda saya saja. Saya akan petik gambar ini, kita berehat dengan beberapa buah lagu. Terima kasih. Sama-sama, Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Saya Casey bersama dengan anda. Saya bukan seorang diri. Saya bersama dengan Zah Ismail yang kini berada di konti. Saya berada di luar, jauh dari konti. Saya telah mengunjungi sebuah taman, dikatakan tempat ini berantai. Pernah terkena gangguan. Saya akan terus dengan kisah selanjutnya. Peristiwa pengalaman yang diketengahkan. Kisah ini diceritakan oleh seorang pendengar yang bernama Azim. Beliau adalah seorang McDonald rider, delivery rider.
yang bertugas pada malam yang dimaksudkan. Saya bertugas sebagai penghantar makanan segera di salah sebuah restoran makanan segera di Singapura. Dan tempat yang saya nak ceritakan ni kebetulan memang saya dapat email yang sama. Sebab itulah saya pilih untuk ke sini. Sebab jarang, sangat-sangat jarang untuk saya terima kisah yang sama, yang serupa, kisah yang berbeza tapi tempat yang sama. Jadi Azim menceritakan bila dia menunggang motosikal dari selepas menghantar makanan, dia akan tunggang balik ke tempat yang dia bertugas ni lah, di pusat makanan segera ni. Motosikalnya akan diletakkan betul-betul berdekatan dengan beberapa kawasan hutan Semak Samun. Pendengar Ria 897, Azim menceritakan pengalaman beliau yang tak dapat dilupakan. Apa yang berlaku, kisahnya diteruskan. Bila kawan-kawan saya semua berada dalam restoran tersebut, saya ni baru seorang diri balik dari delivery, menghantar makanan di salah sebuah rumah pelanggan yang berdekatan dengan kawasan saya bertugas KC. Jadi apa yang berlaku, bila saya balik itu, saya nampak sebenarnya ada perempuan duduk di luar. Memang benar KC, saya bertugas, kadang-kala kawan saya ni akan bawa lah kawan-kawan wanitanya, akan duduk, mereka akan bersimbang dekat luar, dekat kawasan luar di mana letaknya motosikal McDonald ni. Jadi bila nampak dari jauh ni, saya pun horn, tin. Jadi menghampiri tempat motosikal, turunkan motosikal, kemudian saya nak kena kasih balik duit dan nak kena report lah dan sebagainya. Jadi saya tengok perempuan ni sedang duduk. Saya pun senyum dekat dia, tapi dia tak pandang saya. Dia buat bodoh KC. Mungkin kawan baru seorang kawan. Masuk dalam. Bila masuk dalam, kawan pun tegur lah. Kami berbual-bual dengan delivery driver yang lain. Pendengar Ria 897. Sudah baik. Katanya Azim, bila sedang berbual-bual ni, saya dah lupa tu di luar ada perempuan. Kawan kepada kawan saya ni. Saya pun buat bodoh lah KC. Tidak ingin indahkan, sebenarnya dah terlupa ni. Sedang bercakap-cakap ni, tiba-tiba saya teringat, orang lipat dalam, habis siapa punya perempuan lah kat luar? Saya tanya KC, kawan saya, perempuan? Bukan aku punya. Siapa yang bawa kat luar tu, duduk sorang-sorang? Tadi aku balik dari delivery, aku tengok dia kat situ sorang. Jelas, duduk luar. Kawan-kawan ke? Bukan. Bukan kawan kau? Chicks lah, keluar. Saya, kawan-kawan delivery yang lain termasuk seorang budak Cina ni, kami semua keluar KC. Bila tengok dekat luar tu KC, tak ada orang. Langsung tidak ada orang. Saya terperanjat dibuatnya. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897? Apa yang berlaku? Katanya Azim, kawan saya pun tanya pada saya, kata siapa tadi yang nampak siapa? Ada orang perempuan di sini. Dan seorang lagi rakan mengatakan, dah, jangan fikir bukan masuk dalam lah. Mungkin orang-orang kat dalam minta keluar tadi, tak rokok ke apa. Okey. Kami pun masuk dalam. Ada satu lagi delivery. Seorang kawan keluar, angkat tahu McDonald delivery, naik atas motosikal. Bila dia nak keluar, dia nampak perempuan yang sama sedang duduk. Jadi bila dia nak tunggang motosikal, dia teks, oi, chicks tadi masih dekat luar, keluar sekarang, not bad. Aku nak kena hantar, nanti aku balik aku join. Kawan saya message saya lah. Saya berkata, no, dia message. Bila keluar, luar masih tak ada orang KC. Bayangkan pendengar Ria 897. Akhirnya, katanya Azim, malam tu mungkin saya rasa tak sedap hati, rakan-rakan yang lain pun rasa tak sedap hati. Kami daripada letak motosikal di tempat yang biasa, kami letak jauh sedikit sebab takut terkena gangguan. Itulah pengalamannya KC yang diceritakan oleh Azim. Terima kasih dan juga selamat tengah malam kepada semua. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan.
Terima kasih mendengar Ria 897 yang setia bersama dengan saya Casey di Ria 897. Saya kini berada di luar Mediacorp menyampaikan kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda boleh hubungi saya di 669-11897 untuk ketengahkan peristiwa pengalaman anda. Dan dapat jual MG12 hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya. Terima kasih pada Zai Ismail yang sudi menjaga konsol di bilik siaran. Walaupun tadi bertugas, beliau katanya nak bantu saya lah. Saya berada di luar dan apa jua ingat semua hanya satu hiburan saja. Mungkin boleh hubungi saya. Saya akan sementara pemanggil ke telefon. Saya akan balik ke konti untuk jumpa anda di konti Mediacorp. Sekarang ini saya baru masuk kenderaan dan saya akan buka talian 669-11897. Silakan. Hello. Hello, siapa tu? Danish sini. Siapa? Danish. Danish, panggilan dari mana Danish? Daripada Hougang. Oh, pengalaman anda Danish tentang apa? Silakan. Saya daripada Hougang tinggal dah lama. Tapi setiap kali saya balik malam, saya akan nampak pocong yang melompat-lompat. Saya pun ada takut. Jadi saya baca doa lah. Tapi pada hari ni, saya jalan seorang-seorang pun. Tiba-tiba ada satu orang memanggil saya. Panggil nama saya lah. Habis saya pun tak nak cakap apa-apa lah. Saya baca doa, saya jalan kiri. Habis saya cakap lah. Lepas tu je tanya saya. Terima kasih. Hello. Baik, hello. Hello. Ya, terima kasih ya. Okey, terima kasih. Baik, saudara. Saya akan memandu untuk pulang ke konti. Jadi saya harap anda boleh terus hubungi saya untuk berkongsi pengalaman misteri di 669-11897. Biar saya cari jalan keluar. Silakan 669-11897. Kalau ada pengalaman misteri, saya ingin mendengar. Silakan. Halo Ria. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa tu? Saya Hadiah dari Johor. Apa khabar Hadiah? Alhamdulillah sihat. Jadi Hadiah ada pengalaman tentang apa Hadiah? Okey, saya nak cerita pasal tempat saya dekat Lempah tu. Silakan. Tempat saya tu dah dikosongkan dah, sekarang dah tak ada orang duduk situ. Kerajaan dah ambil untuk buat landasan berkembang daripada Gemas ke Johor lah. Depan Singapura kan dah tutup dia punya landasan kereta api tu kan. Lepas tu dia akan buat daripada Gemas ke Johor Bahru untuk landasan kereta api. Kereta api laju lah. Lepas tu dia bagi notis untuk 6 bulan untuk kosongkan tempat tu. Begitu orang semua kucing barang untuk kosongkan tempat tu lah. Dia beritahu dengan kerajaan kan, suruh kosongkan. So saya punya member ni yang nama Bob ni, kawan dia datang ambil dia lah. Kemudian malam 9-10. Kemudian dia ambil gambar tau, secara live lah, secara tak langsung dia ambil gambar, petik-petik gambar kan. Dan waktu malam tau. Lepas tu semasa saya makan minum, lepas dia balik pergi ke mesin lah. So dekat dalam kereta tu dia rasa macam panas tau. Lepas tu dia kata ni aku panas lah dia cakap. Macam masa tak kereta lah. Dia buka pintu kereta tu kan, tak lama dia masuk dia balik kat mesin. Kat mesin kan kampung dia ada buat bengkel di kereta kan. So malam tu dia macam nampak perempuan tau. Macam benda yang saya tengok, yang saya ada rakam gambar yang dekat, ada rakam suara dekat pondok tu kan. Macam nampak benda tubuh kan. Sama dengan benda yang saya nampak tu. Kemudian dia tengok dekat handset dia ada gambar susuk tubuh macam pontianak. Tapi semua tak apa nampak sangat. So dia kata, kau pulangkan gambar aku akan pulangkan hak kau dia kata. So saya punya member ni delete gambar makhluk tu, baru dia tak kenal, tak ganggu benda tu. Jadi sekarang anda kata yang tempat landasan rumah anda tu dah tak digunakan lagi ke macam mana? Sekarang tu landasan tu dah tak digunakan lagi lah, dah tak ada orang tinggal lah. Oh, kawasan yang rumah-rumah di kawasan tu memang dah kosong lah?
ada kosong lah. Nanti kalau ada masa lagi sini buat saya kalau malam ni. Awak penting lah gambar. Fungsi dengan mereka saya berbadan, sekarang ni saya berbadan 2. Saya tak berani. Kalau berbadan 2 tak perlulah awak hantarlah spy ke mana-mana kalau buat macam ni awak duduk seorang sudah tak apa. Terima kasih Hadia. Siang ni boleh lah. Kalau macam siang ni saya petik gambar suasana siang tu nanti kita boleh bayangkan lah waktu malam macam mana. Terima kasih Hadia. Petik gambar lah Ya, terima kasih. Baik, peringkat dia 897. Saya mohon maaf saya tak dapat bacakan kisah misteri sebab saya sedang memandu nak balik ke konti Ria 897. Jadi atas sebab keselamatan ni saya harus berikan penuh perhatian ketika memandu di keadaan saat ini. Yang lain boleh hubungi tembus siaran di 669111897. Kalau ada kisah saya ingin mendengarnya, dan ingatlah setiap kisah hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. 669111897. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Casey. Ya, siapa ni? Kak Wati. Kak Wati, apa khabar? Alhamdulillah. Ada pengalaman Kak Wati, silakan. Ada. Silakan. Waktu yang bulan lepas, Kak Wati dengan Kak Wati lah. Pasal dia ada pinjam Bank Dunia kereta lah Casey So Kak Wati tak ada ingat yang dia nak ajak Kak Wati. Yalah kita bilang nak jalan-jalan. Kak Wati ada cerita nak berbual dengan dia lah kan. So Kak Wati dia bilang apa kata kita pergi adventure nak. Dan kau bila kita kan 2 orang aja kan. Habis dia kata tak adalah kau ni selalu pergi adventure. Kata kau takut kan. So Kak Wati bukan dicabar lah Casey So Kak Wati bilang okey lah kita pergi dan mana yang tempat yang kau bilang betul-betulnya inilah angka lah Casey So Kak Wati okey lah. Kak Wati bawa dia pergi ke Bukit Batu. So Kak Wati bilang Kak Cik yang lagi satu tu tak best sangat lah. Kita pergi yang lagi satu lah. Dia bilang kat mana. Jadi Kak Wati arahkan. Jadi bila Kak Wati dah lupa lah Casey pasal Kak Wati selalu pergi dengan lagi satu kan. Jadi kita tahu. So Kak Wati 2 orang ke Casey. Habis Kak Wati berkata dalam hati nak masuk ke lorong sini ke nak masuk lorong sini. Kalau masuk lorong sini dia naik Casey mungkin pernah pergi kan. Dia naik kat atas tu nanti jalannya jauh kan. So Kak Wati ambil cepat sampai lah. Kak Wati nanti kat sini. Dan kat sini tadi kalau pula kereta dia boleh masuk kat kau mengitik lah Kak Wati cakap itu. So Kak Wati jalan Casey Kak Wati rasa dah tak sedap lah Casey. Pasal kita berdua kan. Pasal Kak Wati tahu tempat tu kan. So tempat yang Kak Wati dah sampai, Kak Wati duduk. Dia bilang nak duduk mana. Dia bilang kat sini lah. Jadi Casey bayangkan Kak Wati memandang ke arah sudut lorong tu tau. Kalau Casey pernah pergi kan kat depan bilik air tu ada macam tempat orang exercise kan Jadi Kak Wati memandang ke satu lorong tu. Dia memandang Kak Wati, dia memandang bilik air tu. So dia berbual-bual Kak Wati tengah usukkan yang kat tepi kat lorong tu tak Casey. Kak Wati nampak macam sesuatu. Dia bilang, oi apa kau nampak? Dia bilang, tak ada apa-apa lah kau jangan mengipik lah. Kak Wati bilang itulah Casey kan. Habis Kak Wati cakap dengan dia, apa kau dengar? Dan nanti aku cakap. Bila dia dah cakap gitu Casey, dari lorong tu Kak Wati nampak tersujud macam tubuh manusia ni. Kalau manusia dia jalan macam serit biasa lah Casey Ini dia jalan ke pokok tu macam kesuk tau. Kak Wati dah macam Astagfirullahaladzim kau. Kak Wati apa kau nampak? Kau jangan tulis. Kak Wati bilang itu. Kau jangan tulis. Yang kau cakap aku, apa yang kau nampak? Kau jangan tulis. Kak Wati bilang. Bila dia macam tak dekat sangat lah pada kita dia satu lorong tu lah kita masuk kat hutan tu lah basic. Jadi Kak Wati tengok kat pokok tu. Kak Wati tahu yang dekat situ tau. Bila Kak Wati dah boleh jalan tak? Kak Wati bilang itu. Nantilah aku ada dengar sesuatu lah itu. Kau jangan mengipik lah. Aku tahu kau dah nampak bang. Adik Kak Wati punya kawan ni pusing tau. Pusing yang Kak Wati tengok kat pokok tu. Kali dia kata Kak Wati tau, aku tahu benda ni ada kat sini. Tapi Kak Wati tak tahulah apa yang dia baca lah kan.
So Kak Wati cakap dengan dia, Kesi, lebih baik kita berjalan. Dan aku tak takut tu ada pasangan 2 orang tu jangan jalan. Ada 2 cik dia lah jalan pasangan dia dah jalan ke depan tau. Kali dia cakap dengan Kak Wati, Mali kita ikut di situ orang lah. Kak Wati bilang, kau tahu kat situ tu asik lah. Kak Wati bilang, tak apalah kau cakap, tapi aku nak tengok. Pasal Kak Wati ni kawan tak pernah pergi dia sih. Tapi Kak Wati bilang, tak payahlah. Tapi dalam hati Kak Wati berkata, ni malam minggu, kenapa tak ada orang sangat ni? Selalu kalau kita pergi ada juga orang duduk-duduk Kesi. So Kak Wati bilang, sebelum kita jalan tu ada pasangan lagi 2 lah jalan jugalah. Naik kat situ. Kak Wati bilang, dah lah jangan pedulikan. Kak Wati dah terlalu dah macam dah bimbang pasal kita berdua je Kesi. So Kak Wati terus jalan. Sambil jalan tu dia je, aku nak cakap kau boleh tak? Dia Kak Wati bilang, boleh tak lepaskan kita kalau dah naik kereta baru kau boleh cakap. Dan aku tahulah kau dia cakap Wati lah, aku tahu kau dah takut kan. Bang, bukan macam itu. Nanti aku cakap kau lah. Bila kita sampai kat kereta PC, so dia keluar tu, dia berbual dengan Kak Wati tu. Yang kau ingat tak yang aku cakap, apa yang kau nampak? Aku dengar macam barang jatuh yang macam tadi Casey cakap lah kan, macam pohon ke apa lah dia bilang bunyi kuat lah aku dengar. Lepas aku tanya kau apa yang kau nampak. Tapi Kak Wati cakap aku nampak lah kalau orang dia jalan macam straight, ni dia jalan kat tepi pokok tu macam kesuk dia masuk kat lorong tu yang kat toleh tu kau tengok. Aku tahu dia dah dekat situ. Aku dah baca kau kenapa ni kau jangan mimpi. Lepas tu Casey dia ajak lagi satu. Dia ajak pergi tempat yang tasik yang besar lah Dia mesti tahu lah kat situ. Habis Kak Wati lah, kat sini okey lah. Kak Wati lah itu lah, ada orang pancing lah, kita berbual dengan abang tu lah, bla-bla lah. Itulah kesi Kak Wati punya pengalaman yang ngeri lah. Ada juga lah banyak orang. Nak pergi adventure, pergi 20 orang. Terima kasih Kak Wati. Terima kasih. Sorry. Nak cakap sikit boleh? Apa dia? Kalau boleh, Kesi balik kongsi lah. Awak tu darah tengah manis Kesi ucapkan saya yang manis tu, bikin manis tu Wati. Kesi dengan pizza terima kasih selamat baliklah kat kongsi tu, nanti kawan tu nanti terang pula nanti. Dia kena tegan sikit. Terima kasih Kak Wati. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik saudara, kita akan berehat seketika. Bila saya dah kembali ke Konti, selamat kembali ke Konti. Saya dah upload gambar yang terakhir saya dan Zah Ismail yang telah pun saya petik awal tadi. Terima kasih pada Zah kerana sudi menjaga konsol di sini. Zah Ismail tak tahu boleh cuba. Testing. Sama-sama Casey. Sebenarnya Zah bertugas dengan Niti Baizura awal pukul 6 petang dan saya dah tanya beliau semalam, tanya bro besok boleh bantu tak, kata apa, boleh buat MJ12, jaga konsol tak. Untuk pendengar Misterinya 12, no problem bro. Tiba-tiba dia kira dalam tahap bro punya mood. Tapi tadi Makcik Sugia call tu masalah sikit kan. Dahsyat babe. Kau masalah, aku dekat luar lagi masalah. Kau bawah sini ada bumbung Yalah. Aku tepi keliling pokok, mana kau tahu. Tepi klinik boleh lari. Sini satu pintu je. Teruskan dengan kisah anda. Terima kasih pada Zah Ismail kerana sudi menjaga bilik siaran Ria 897. Walaupun bertugas dengan Niti Baizura, tapi dia tetap meluangkan masa. Terima kasih Zah lah. Ngantuk nampak sampai terlintuk-lintuk tadi menjaga bila saya masuk ni Untuk hiburan. Betul. Untuk pendengar-pendengar lah. Kita tak akan buat ni setiap hari Kalau buat ni setiap hari, bak kata pepatah orang Melayu, bankrupt company Jadi kita akan tinggalkan Zah seketika. Saya akan terus jawab panggilan-panggilan anda. Okey. Kita bersama dengan Aris. Sampai kabar Aris dari Johor Bahru Ya saya. Ni pengalaman yang anda nak ketengahkan ni tentang apa ni Aris? Silakan. Ini pengalaman ni tentang ibu saya. Jadi apa yang berlaku? Ibu anda kena gangguan ke macam mana? Dia macam diganggu. Ibu saya ni sedang tidur tau. Dia mula dia tidur terlentang. Dia rasa dekat dahi dia ni macam ada tapak kaki kucing yang sejuk betul tau. Macam air batu dia kan. Lembut, sejuk. Kena kat dahi dia. Lepas tu dia terjaga. Dia dah terjaga tu, dia ubahlah posisi dia tidur kan. Dia jadi ngering pula. Dia ngering ni dekat pintu tau. Pintu bilik. Depan pintu bilik ni, dia ada satu ruang, sebenarnya kita cakap ruang solik lah.
memang betul-betul menghadap dengan cermin. Cermin solid. Dekat cermin solid tu mak saya nampak macam ada benda macam beruang sedang menari. Hitam mata merah. Mak saya tenung. Benda apa ni? Mak saya dia punya berani, dia bangun, dia tengok balik dinding. Takut ada reflection gambar kan. Dia tengok, okey, tak ada, kanan tak ada. Dia masuk lagi. Benda tu tetap kat situ. Sampai mak saya bacakan ayat kursi pun dia tak pindah juga. Kemudian mak saya dalam hati cakap, oh tak apa, terror, besok saya pindahkan cermin tu, dia cakap. Wah, berani betul mak awak ni. Kalau setengah orang ni terus masuk tidur tarik selimut aja Dia punya berani. Saya pun tengok dia cerita cakap, kalau saya tak adalah nak cakap 2 jam. Besok tahulah kena pindah. Jadi gangguan tu mengganggu ibu anda dan kemudian apa yang berlaku? Tak ada apa-apa lah, cuma dia ganggu untuk... Tak ada apa-apa, cuma ganggu kan. Cuma kalau kat rumah saya ni yang selalu kena ganggu, ibu saya, kakak saya, adik saya yang perempuan. 3 orang je. Orang lain tak pernah. Jadi adakah tempat yang anda katakan masih lagi anda tinggal ataupun dah pindah ke tempat lain ni? Macam mana? Ada lagi. Di Kampung Ulu Pandan. Oh, Kampung Ulu Pandan Ya, saya. Terima kasih pada anda Aris. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kembali. Saya suka dengan pengalaman rakan-rakan dari seberang tambak yang sudi berkongsi. Mungkin satu hari nanti saya nak adakan MJ12 International di mana di luar Singapura yang jauh-jauh lah. Di Amerika boleh telefon. Ya, kalau di England juga sedang mendengar siaran ini boleh telefon. Sebab lebih ramai rakan-rakan yang mendengar Misteri Jam 12, lebih banyak pengalaman dapat dikongsi bersama. Walau apapun, kita harus ingat rancangan MJ12 ini hanya satu hiburan saja. Apa khabar Casey? Apa khabar pendengar Ria 897? Saya ingin berkongsi peristiwa yang ingin saya ketengahkan ini adalah pengalaman yang berlaku pada saya. Waktu itu saya dalam rumah dan sedang saya nak solat ni. Dalam waktu solat maghrib. Baru nak angkat tangan Casey, nak solat mulakan rakaat yang pertama, saya dengar ada orang ketuk pintu dan beri salam. Saya pun batalkan solat saya, menuju ke arah pintu. Bila buka pintu, depan pintu rumah saya tidak ada sesiapa pun. Langsung saya tutup pintu. Dalam perjalanan nak masuk bilik nak solat, ada orang ketuk pintu lagi. Saya ke depan lagi buka pintu, depan rumah tak ada orang. Saya naik marah Casey. Saya ambil kunci, keluar daripada rumah saya, tengok koridor rumah saya. Koridor rumah saya ni sepanjang-panjangnya. Kalau ada orang lari, tidak akan sempat orang tu nak lari, sampaikan saya tidak boleh ternampak dia. Memang tak sempat Casey. Tengok koridor rumah saya, di mana rumah saya adalah unit yang tengah-tengah. Lari kiri boleh, lari kanan boleh. Kedua-dua arah saya tengok masih tak ada orang Casey. Untuk pengetahuan Casey, pengalaman saya ini berlaku di salah sebuah kawasan di Commonwealth. Ini dia, estate perumahan Commonwealth tingkat 14 Jadi peristiwa diteruskan. Saya pun masuk, saya berdiri depan pintu seketika. Tunggu dan tunggu dan tunggu, tengok ada tak orang ketuk pintu. Setelah lebih kurang beberapa saat saya tunggu, tidak ada orang ketuk. Saya pusing dan jalan nak masuk bilik Casey. Dia ketuk lagi. Ni benda ni tak nak aku solat ni. Terus saya tak layan. Masuk dalam bilik, saya solat 3 rakaat solat maghrib. Selepas solat, saya membaca sedikit doa. Kemudian saya katanya di sini buka pintu ruang rumah saya dan nak tengok sebenarnya apa yang mengganggu, tapi tidak kelihatan Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Baik, kita akan tutup tirai nampaknya Zah. Saya kena tutup tirai Zah. Dah pukul 2.03 minit pagi Zah. Overtime ada orang sampai Casey buat sampai pukul 3 lah. Zalim ya. Bukan zalim.
Fanatiknya. Dia suka dengan rancangan ni. Saya suka. Kalau anda suka, bagus. Lebih semangat lah. Sebenarnya kita yang bertugas ni kalau kita tahu ada yang meminati rancangan yang dikendalikan, lebih bersemangat kita nak buat. Betul Zah? Betul. Mana ada orang nak keluar. Saya rasa saya mungkin yang pertama dalam sejarah RIA untuk buat rancangan live di luar konti menggunakan telefon. Ini saya akur sebab tak pernah dalam sejarah RIA ni mana ada orang pernah keluar. Tak pernah. Ada keluar pergi makan lah. Jadi terima kasih pada Zah. Thanks bro. Thanks. Alamak bro. Give me a bro handshake man. Okay, Come on. bro shake. Five orang tak dengar juga. Nampak dengar. Nampak tu. Dia saya tepuk nyamuk. Tapi di luar tadi Zah, saya sebenarnya bila berada di luar, entah kenapa lah, mungkin perasaan bila saya dekat dengan sebuah kawasan yang banyak pokok-pokok ni, tiba-tiba kepala saya macam pening. Macam pening. Ini saya pernah alami sebenarnya ketika anda tu masa tu tengah live kan. Saya keluar untuk naik motor. Jadi anda tahu tempat ni macam mana kan. Dan naik motor tu ketika nak pakai helmet tu, ingat nak tunggu sebentar lah, mungkin ambil angin. Dan saya rasa kepeningan yang anda rasa juga. Saya rasa seolah-olah ada sesuatu sedang memerhatikan saya. Dan dalam firasat saya tak pastilah, correct me if I'm wrong lah. Sekiranya benda tu tengah melihat ke arah anda akan rasa kepeningan macam nak pitam. Tapi jangan pitam. Jangan pitam. Tadi macam itulah perasaan saya. Mungkin agaknya saya berada dalam kenderaan tu kan, pendingin hawa tu kuat sangat saya buka. Jadi bila keluar tu temperaturenya agak rendah lah, tukar secara mendadak. Walaupun hujan, mungkin yang di luar tu wap panas lah sebab hujan kan. Sebelum tu petangnya panas. Jadi sebab itulah rasa mabuk sangat. Itu yang buat saya jalan tu hampir-hampir nak jatuh tu. Nasib baik lah saya dapat selamatkan diri. Yang handphone mati itu sebab itulah. Terjatuh lah tu. Jadi tak apalah. Ini hanya sekadar hiburan saja. Dan saya nak tahu ke mana saya pergi awal tadi. Kat mana? Saya sebenarnya telah pun ke kawasan McDonald, berdekatan dengan Commonwealth. Tu Commonwealth ada satu McDonald, tapi itu kan ada macam taman. Ingat tak taman? Yalah, yang tempat dia janggal lah kan. Keletakan McDonald tu betul-betul tengah-tengah taman lah. Itulah saya pergi. Saya letak kenderaan dekat tepi tu. Saya jalan dalam, masuk dalam, tiba-tiba rasa hati macam tak sedap Walaupun kita tak fikir bukan-bukan tapi tetap nak fikir bukan-bukan. Jadi Zah sedang ambil alih tugas saya di sini. Tiba-tiba ada seorang uncle MCR masuk lah. Uncle technician masuk Ada. Dia masuk. Dia takutkan anda. Dahsyat. Apa yang dia buat? Dia ceritakan apa? Dia masuk, anda sedang seorang lah di konti. Dia ceritakan lah tentang pengalaman beliau bekerja dah sendiri lebih daripada 30 tahun dah. Dia ceritakan gonong-gonong contoh you work last time this one this place macam gitu lah. Itulah. Kan macam tak patut kan. Saya dah lah baru masuk sini. Tak ada baru kan? Tak apa. Orang tengah buat cerita seram datang cerita, lepas tu dia keluar. Ini contoh ambil tauladan ni. Bukan nak dah cakap cerita seram dia keluar Itulah. Kenal siapa nama dia? Saya tak pastilah. Orang dia macam mana? Orang dia tinggi-tinggi tapi pakai cermin mata juga. Tinggi-tinggi cermin mata. Badannya gembal? Tak. Dia kurus. Selalu pakai sweater. Mana ada uncle jawab kat sini Sang? Kau biar betul. Betul.